Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Hazwani binti Abu Bakar dan rakan saya Audrey Clara Paul akan membentangkan tajuk soalan 8 iaitu pembangunan pekerja, perancangan dan kerjaya. Pembangunan kerjaya adalah satu proses di mana pekerja tu berkembang melalui pelbagai peringkat dan setiap peringkat ini berjadikan satu set pembangunan tugasan, kegiatan dan hubungan yang berbeza antara satu sama lain. Selain itu, model perancangan dan pembangunan kerjaya boleh diaplikasikan. Dapat dua model utama yang saya pilih kerana dua model ini dianggap mudah dan juga sering diguna pakai dalam pembangunan kerjaya. Model yang pertama adalah model pengukuhan pembangunan kerjaya Shane 1978. Di mana menurut Shane 1978, pembangunan kerjaya dalam organisasi dia melibatkan dua proses iaitu perubahan pada organisasi dan juga perubahan kepada individu. Semua individu pada kebiasaannya dia mempunyai pekerjaan sama ada kecekapan teknikal, kecekapan pengurusan, kreativiti, autonomi dan juga keselamatan. Shane mengatakan proses dua hala ini membolehkan pekerja berinteraksi dengan persekitaran kerja bagi membina konsep kendiri yang berkaitan dengan minat, keupayaan, sikap dan nilai serta mencerminkan kejayaan yang dilakukan. Shane menggunakan istilah career anchor dalam mengorganisasi pengalaman dan mewujudkan kriteria peribadi seseorang tentang kejayaan yang terbahagi kepada tiga komponen, iaitu yang pertama mengenal pasti bakat dan kebolehan, kedua melihat motif dan keperluan, dan yang ketiga mengenal pasti sikap dan nilai. Teori ataupun proses pemadanan ini mencadangkan beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan di dalam pembangunan kerjaya seseorang, iaitu yang pertama proses pemadanan untuk organisasi dan keperluan individu boleh dibentuk dan digunakan bagi memastikan kesesuaian di antara pekerja dengan kerja yang dilakukan. Kesesuaian itu akan memberi faedah kepada pembangunan kerjaya, pekerja dan juga organisasi. Dalam proses pembangunan kerjaya, hubungan di antara struktur pembangunan manusia adalah penting kerana pembangunan kerjaya bergantung pada sumber manusia organisasi. Pemahaman tentang konsep career anchor boleh menolong dalam proses pemadanan individu dengan kerja yang dilakukan. Begitu juga dengan kerja yang dilakukan secara berpasukan. Berikut merupakan model pengukuhan pembangunan kerjaya Shane, iaitu proses yang membawa maksud kepada proses perubahan pada organisasi dan juga individu. Mana model pengukuhan pembangunan kerjaya Shane membawa kepada 5 ciri utama iaitu kecekapan teknikal, kecekapan pengurusan, kreativiti, autonomi dan juga jaminan keselamatan. Seterusnya, saya akan membentangkan model sistem pembangunan kerjaya yang kedua iaitu model pembangunan kerjaya oleh Guterres, Leibowitz dan Shore 1993. Menurut Guterres et al. 1993, sistem pembangunan kerjaya dia merupakan satu usaha yang terancang dalam sistem pembangunan manusia, yang mana model ini dia melibatkan dua entiti utama dalam pembangunan manusia iaitu individu, iaitu pekerja dan juga organisasi. Di mana setiap individu yang bekerja dia mempunyai keperluan dalam pembangunan kerjaya, begitu juga dengan organisasi, di mana menghubungkan keperluan organisasi dengan keperluan kerjaya individu. Terdapat 3 anggapan yang dicadangkan berdasarkan model ini
untuk mempertimbangkan pembangunan kerjaya organisasi. Yang pertama, pembangunan dilihat sebagai proses yang berterusan dan berlaku hanya sekali, ianya dicantum bersama struktur, polisi dan prosedur pembangunan manusia yang berlainan. Pencantuman ini dapat memperbaiki sistem secara berterusan. Yang kedua, pekerja, pengurus dan majikan dia mempunyai peranan yang spesifik dalam sistem pembangunan kerjaya. Yang ketiga adalah pembangunan kerjaya. Organisasi beroperasi berdasarkan konsep sistem di mana kepelbagaian aktiviti akan disediakan oleh pihak organisasi untuk memberi peluang kepada pekerja supaya mereka dapat membangunkan kerjaya mereka. Okey, berikut Raja 2 berikut menunjukkan model sistem pembangunan kerjaya yang menghubungkan keperluan organisasi dan juga keperluan kerjaya individu. Di mana model ini membincangkan tentang di mana isu utama, adakah pekerja boleh mengembangkan diri mereka dengan cara menghubungkan peribadi dan kepuasan dengan objektif strategi organisasi. Terdapat dua keperluan yang dibahagikan, iaitu keperluan organisasi dan juga keperluan kerjaya individu, di mana bagi keperluan organisasi, apakah isu strategik utama organisasi dalam tempoh 3 tahun ke depan. Jadi menurut model sistem pembangunan kerjaya, apakah keperluan dan cabaran paling kritikal yang akan dihadapi oleh organisasi dalam 2 tahun ke depan? Apakah kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memenuhi pencabar ini? Adakah organisasi mempunyai kekuatan yang diperlukan untuk memenuhi pencabar yang kritikal? Manakala bagi keperluan kerja individu pula, menurut model Guterres ni, bagaimana seorang pekerja itu mencari peluang kerjaya dalam organisasi. Melalui model ini terdapat 6 ciri yang boleh diguna pakai, iaitu yang pertama, gunakan kekuatan daya. Kedua, tangani perkembangan yang diperlukan. Ketiga, memberikan cabaran. Yang keempat, sesuai dengan minat saya. Sesuai dengan minat. Sesuai dengan nilai, sesuai dengan gaya pribadi. Seterusnya ialah tahap dan aras pembangunan kerjaya. Menurut Zafir dan Fazila 2003, strategi yang diaplikasikan harus bersesuaian dan dirancang dengan baik. Tahap dan aras pembangunan kerjaya terbahagi kepada 2 entiti utama, iaitu individu ataupun pekerja dan juga organisasi. Bagi individu ataupun pekerja, terdapat 7 ciri tahap ataupun aras pembangunan kerjaya, iaitu yang pertama ialah pemilihan kerja, di mana pemilihan kerja hendaklah dilakukan dengan betul dengan menilai kemahiran sedia ada. Yang kedua iaitu image dan personality, di mana image dan personality ini dapat memainkan peranan yang penting dalam pembangunan kerjaya seseorang pekerja itu. Yang ketiga adalah pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas ni adalah salah satu strategi yang digunakan dalam pembangunan kerjaya, di mana seorang pekerja itu, seorang individu itu hendaklah melaksanakan tugas yang diberikan oleh majikan dengan baik agar prestasi kerjanya dapat dinilai dan diukur oleh majikan. Yang keempat adalah program pembangunan kerjaya dan program latihan kemahiran, di mana melalui program pembangunan kerjaya, seorang individu ataupun pekerja dia boleh menghadiri program pembangunan kerjaya dan latihan kemahiran untuk membantu meningkatkan lagi pembangunan kerjaya individu. Sebagai contoh, latihan kemahiran Photoshop ataupun latihan kemahiran keusahawanan. Seterusnya, sokongan kepimpinan. Sokongan kepimpinan ni sangat penting
dalam pembangunan kerjaya. Yang seterusnya, kaunseling kerjaya. Kaunseling kerjaya juga penting dalam perkembangan kerjaya individu dan merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pekerja dalam pembangunan kerjaya. Dan yang terakhir bagi individu ataupun pekerja ialah tempoh memegang sesuatu jawatan itu. Tempoh memegang sesuatu jawatan boleh diukur dengan tempoh sama ada tempoh lebih lama ataupun sekejap. Di mana sekiranya tempoh memegang sesuatu jawatan itu lebih lama, ia merupakan satu strategi untuk pembangunan kerjaya. Di mana seorang individu itu dapat mempelajari satu kemahiran dengan tempoh masa yang sangat lama sehingga boleh membantu meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang tertentu. Seterusnya, bagi tahap aras pembangunan kerjaya untuk entiti organisasi, bagi organisasi yang pertama adalah perancangan sumber manusia. Perancangan sumber manusia ini perlu menjalankan fungsi seperti penganalisisan organisasi, perkembangan dan pembangunan organisasi, perancangan personel, peningkatan mutu tenaga manusia dan latihan, pembayaran upah dan gaji, serta kebajikan pekerja, komunikasi dalam organisasi dan banyak lagi. Walau bagaimanapun, dalam mengurus sumber manusia, faktor kepuasan pekerja merupakan satu matlamat yang utama kerana pekerja ini merupakan aset yang utama dalam sesuatu organisasi bagi memenuhi keperluan organisasi tersebut. Yang kedua adalah sokongan latihan dan pembangunan kerjaya. Mana latihan dan pembangunan perlu disediakan oleh organisasi kerana dengan adanya latihan dan bengkel, pekerja akan dapat kemahiran dan ilmu pengetahuan dengan bidang yang berkaitan dengan bidang kerja mereka. Yang ketiga, di mana mengadakan bengkel dan latihan pembangunan kerjaya dengan lebih kerap dalam setahun supaya latihan yang dihadiri oleh pekerja dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang mereka perolehi di setiap organisasi yang mereka bekerja. Terusnya, kaunseling kerjaya, di mana fungsi kaunseling dalam organisasi adalah untuk mendiagnosis masalah individu, beri peluang pekerja meluahkan perasaan, bantu pekerja berfikir dengan jelas dan tidak dikuasai emosi. Seterusnya, pusingan kerja. Dengan pusingan kerja, pekerja diberi jenis-jenis pekerjaan agar dapat memperolehi pelbagai jenis kemahiran. Dengan ini, seorang pekerja itu lebih fleksibel dalam memilih laluan kerjaya mereka. Seterusnya adalah komitmen organisasi dalam perkembangan kerjaya, di mana komitmen organisasi dalam pembangunan kerjaya sangatlah penting dan perlu berada pada tahap yang tinggi agar seorang pekerja itu lagi bersemangat dan menunjukkan prestasi yang berkualiti. Seterusnya, dasar telus dan adil, di mana organisasi perlu menetapkan sasaran kerja tahunan dan laporan prestasi yang menjadi ukuran kepada pencapaian pekerja. Dan yang terakhir adalah kesesuaian latihan dan bengkel, di mana pihak organisasi perlu meninjau keperluan latihan dan bengkel yang perlu diadakan supaya para pekerja dapat manfaat dan seterusnya membantu dalam perkembangan kerjaya mereka. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan oleh rekan saya. Hai, nama saya Audrey Clara Paul dari program Geografi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pemilihan kerjaya dan perancangan pembangunan generasi baru masa kini. Apa itu kerjaya? Kerjaya ini merujuk kepada bagaimana individu melihat diri mereka dan hubungannya dengan apa yang dilakukan. Ianya juga merujuk kepada apa yang dicita-citakan oleh individu sepanjang kehidupannya. Selain daripada itu, kerjaya juga merujuk kepada kerja dan tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang mengambil tempat sepanjang kehidupannya.
Menurut Sang ke-2006, kerjaya ini merupakan satu aktiviti dan kedudukan yang meliputi pekerjaan dan tugas serta mempunyai perhubungan sepanjang kehidupan seseorang individu dan ia perlu diwujudkan dalam kehidupan seseorang. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang apa itu pemilihan kerjaya. Pemilihan kerjaya ini merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang insan. Hal ini demikian kerana kerjaya yang baik dapat memberikan jaminan masa hadapan yang selesa bagi seseorang insan kerana sudah tentu akan mempunyai pendapatan yang baik juga. Oleh yang demikian, pemilihan kerjaya ini secara tidak langsung memerlukan faktor-faktor yang boleh mempengaruhinya agar seseorang mampu memilih kerjaya yang bersesuaian dengan dirinya. Menurut Sidet dan Jamaluddin 2005, pemilihan kerjaya ini adalah suatu aspek yang paling penting dalam kehidupan seseorang individu. Apabila mereka mula berfikir mengenai dunia pekerjaan yang sebenar. Pemilihan kerjaya pada masa kini merupakan satu cabaran besar yang perlu dilalui oleh semua individu yang bakal menempuhi alam pekerjaan. Justru, pemilihan program yang sesuai di universiti terutamanya yang sangat penting kepada para pelajar. Kesilapan membuat pilihan kursus yang kurang mempunyai peluang pekerjaan akan membuatkan para graduan terpaksa menganggur atau memilih kerjaya yang tidak sesuai dengan kelulusan. Seterusnya, berdasarkan kajian Michael pada tahun 2002, mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya ini, iaitu yang pertama personality, persekitaran dan peluang. Hasil dapatan kajian ini yang dijalankan oleh beliau ialah mendapati ketika tiga faktor mempengaruhi pemilihan kerjaya dan faktor personality ini menunjukkan pengaruh yang paling dominan. Menurut Splaver 1977, faktor personality ini memainkan peranan yang penting dalam pemilihan kerjaya kerana ianya dapat membantu untuk memahami diri sendiri dan menjadikan matlamat pemilihan kerjaya mereka itu lebih jelas. Masalah pemilihan kerjaya dalam remaja terjadi kerana remaja ini tiada kebolehan dalam membuat sebarang keputusan tentang kerjaya. Hal ini terjadi apabila remaja itu mempunyai minat yang pelbagai ataupun minat yang tidak jelas atau tidak halal tuju serta tidak mempunyai minat. Masalah ini juga berlaku disebabkan oleh remaja itu gagal menjangka dengan baik tentang personalitinya, minatnya, nilainya, serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan ciri-ciri yang ada pada dirinya. Sesetengah remaja ini juga kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat yang jelas berkaitan dengan dunia pekerjaan. Walau bagaimanapun, pemilihan kerjaya ini memerlukan pelbagai strategi yang proaktif agar individu tidak tersalah langkah dalam memilih kerjaya. Strategi yang dimaksudkan di sini ialah dengan mengenal pasti pelbagai sifat serta ciri individu, termasuklah personality, minat, nilai dan pencapaian individu, iaitu dengan mengenal potensi yang ada pada diri individu. Individu ini hendaklah mengenal pasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan agar dapat mengenali dalam dunia pekerjaan dengan lebih mendalam lagi. Individu juga haruslah memadankan pekerjaan dengan individu seperti memadankan potensi diri mereka dengan kerjaya yang sesuai. Kajian yang dibuat oleh Mazia binti C. Yusuf pada tahun 2005 yang bertajuk kecenderungan pemilihan kerjaya di kalangan siswaza ini, pemilihan faktor-faktor kestabilan sebagai keutamaan dalam pemilihan kerja siswaza adalah tidak selaras dengan keperluan semasa. Hal ini demikian kerana generasi sekarang berdepan dengan cabaran persekitaran yang lebih dinamik dan pesat. Persaingan mereka dalam pasaran pekerjaan yang tidak terhad kepada warga di dalam negara sahaja.
Kemasukan ramai pekerja profesional daripada negara luar turut memberi kesan kepada career marketability Siswaza dalam negara. Selaras dengan peralihan kepada ekonomi berasaskan pengetahuan, penekanan masa kini lebih tertumpu kepada keutamaan pekerja berilmu sebagai aset yang paling bernilai. Justru itu, keunggulan dan keterampilan model insan mengikut acuan sendiri yang sering diwar-warkan oleh pucuk pimpinan negara memerlukan generasi pelapis yang bersedia untuk menyahut cabaran dunia tanpa sempadan masa kini. Model insan pada masa kini perlu bersedia untuk turut menjadi model intelek di peringkat global. Untuk ini, generasi pada hari ini perlu lebih bersedia dan berani dalam menghadapi ciri-ciri pekerjaan itu sendiri. Dan akhir sekali, kajian oleh Watson Wyatt Worldwide dalam The Human Capital Age pada tahun 2001 ini mencadangkan bahwa penawaran faedah kewangan yang lebih tinggi berbanding dengan lain-lain majikan dalam pasaran dapat membantu menarik best talent. Namun demikian, kajian-kajian mengenai teori motivasi juga menggambarkan bahwa manusia ini memerlukan sesuatu yang lebih bermakna dengan keperluan kewangan semata-mata. Kajian-kajian di peringkat global seperti The Human Capital Age dan American Psychological Association turut merumuskan bahwa kecenderungan pemilihan kerjaya di abad ke-21 ini lebih tertumpu kepada ciri-ciri pencapaian kejayaan tanpa terikat dengan jaminan kerja. Menurut kajian ini juga, generasi di peringkat global lebih terdorong kepada keinginan untuk memenuhi keseimbangan di antara kerja dan kehidupan pribadi. Seterusnya, ramai generasi muda di peringkat global pada masa ini lebih berminat kepada kerjaya sebagai yang dinamakan interim manager, yaitu menawarkan perkhidmatan dalam tempoh tertentu bagi menyelesaikan sesuatu projek dalam sebuah organisasi. Berbeza dengan penemuan tersebut, kecenderungan pemilihan kerjaya di kalangan Siswaza ini lebih tertumpu kepada ciri-ciri kestabilan kerja ataupun lebih dikenali sebagai hygiene factors dalam teori Erzberg. Secara kesimpulannya, pemilihan kerjaya ini mengikut minat dan bidang masing-masing adalah perlu bagi setiap seseorang individu tersebut. Kesilapan untuk memilih kerjaya di luar bidang kita hanya akan merosakkan minat kita sendiri dan pastinya tidak akan bertahan lama di alam pekerjaan itu nanti. Oleh itu, generasi masa kini haruslah membuat keputusan dan menyesuaikan masalah yang berkaitan dengan pemilihan kerjaya. Hal ini karena sesebuah kerjaya merupakan kegiatan yang utama dan akan menentukan cara serta gaya hidup bagi seseorang individu. Selain daripada itu juga minat dan personality seseorang juga amat penting bagi menjamin individu itu kekal dalam bidang yang akan diceburuinya. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.